Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid Cikgu Nisa. Hari ini kita teruskan topik amalan 3K iaitu keselamatan, kesihatan dan juga kebersihan. Kenapa kita perlu belajar tentang amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan ni? Okey, tujuannya ialah untuk memastikan diri kita selamat dan mengelakkan kemalangan daripada berlaku sama ada di dapur ataupun di bengkel masakan. Hari ini kita fokus kepada sanitasi dan juga kesihatan pengendali makanan. Siapa itu pengendali makanan? Okey, pengendali makanan ni ialah semua orang yang terlibat dalam proses menyediakan makanan. Termasuklah tukang masak, tukang potong sayur, tukang siang ikan. Itu semua adalah orang-orang yang bekerja di dapur merupakan pengendali makanan. Baik, kita akan sama-sama masak. So, kitalah juga nanti akan menjadi pengendali makanan. Jadi, pengendali makanan kita kena tahu apa itu sanitasi dan kebersihan yang perlu kita amalkan sepanjang kita menjalankan proses penyediaan makanan. Murid-murid semua, apakah prinsip kebersihan diri pengendali makanan? Okey, jadi sebagai pengendali makanan, kita ni kena bersih. Fizikal kita mesti nampak bersih dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki. Baik, untuk itu kita fokus kepada 3 bahagian ini iaitu rambut, badan dan juga tangan. Kita tengok dulu bahagian rambut. Baik, rambut perlu ditutup dengan scarf ataupun topi. Kita selalu tengok kan, chef pakai topi. Okey, kalau perempuan biasanya pakai tudung lebih baik. Bagi yang tidak pakai tudung, rambut perlu diikat dengan kemas. Rambut tidak boleh dibiarkan berjurai-jurai dan mengerbang kerana rambut ini boleh gugur dan masuk ke dalam makanan. Okey, benda asing yang tidak sepatutnya masuk dalam makanan ini seperti rambut boleh mendatangkan bahaya dan mendatangkan tanggapan serta imej yang sangat tidak elok. Kalau pelanggan terjumpa, walau seurat rambut pun akan memberi imej yang buruk kepada kedai makan atau pengusaha tersebut. Cuba kamu bayangkan, kalau kamu jumpa seurat rambut dalam mi goreng, mesti kamu pun geli nak makan kan? Kemudian mesti kamu kata, ish pengotornya tukang masak kat kedai ni, kan? Okey, rambut semasa kita mandi juga mesti disyampu dengan betul supaya bersih. Dari segi badan pula, pengendali makanan mesti memastikan badannya sentiasa bersih. Okey, mandi mesti menggunakan sabun mandi ataupun gel mandian. Bukan sahaja untuk wangikan badan, tetapi juga untuk membunuh kuman dan bakteria yang ada di badan kita. Selepas mandi, kita mesti pastikan badan kita dilap dengan kering menggunakan tuala yang bersih. Okey, kemudian boleh gunakan deodorant atau pewangi ketiak untuk mencegah bau busuk dari bahagian ketiak. Ini juga boleh membunuh bakteria dari bahagian ketiak yang menyebabkan ketiak berbau. Okey, bila ketiak kita berbau, ini akan mengganggu keselesaan pelanggan. Okey, kadang-kadang boleh menyebabkan kita hilang selera nak makan dekat kedai. Kita juga hendaklah memakai pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih itu adalah melambangkan penampilan diri kita. Walaupun kita kerja masak di dapur, kita tetap perlu menjaga kebersihan pakaian. Kerana jika kita pakai pakaian yang kotor, kemungkinan kekotoran pada pakaian akan berpindah pada makanan. Okey, kebersihan tangan kita hendaklah memastikan bahawa kuku kita sentiasa pendek dan bersih. Tiada kuku panjang dan berwarna. Maksudnya tidak boleh mewarnakan
kuku. Kita pastikan kuku kita pendek kerana kuku yang panjang itu boleh menyimpan kekotoran di bawah kuku. Kadang kita cuci pun tidak berapa nak bersih sebab kekotoran itu terselit di bawah kuku. Setiap kali selepas ke tandas, kita hendaklah mencuci tangan kita. Tangan kita memang sentiasa perlu dibersihkan dan dicuci mengikut 7 langkah mencuci tangan yang telah kita pelajari dahulu. Cuci dengan menggunakan sabun tangan. Murid-murid, setiap kali kita masuk ke dapur atau ke bengkel masakan, pertama kali kita mesti hendaklah memastikan kita mencuci tangan sebelum kita memegang bahan-bahan masakan atau apa juga bahan makanan yang ada di situ. Selain daripada mencuci tangan dan pastikan tangan yang telah dicuci itu dilap dengan kering menggunakan kain pengelap, kita juga boleh menggunakan sarung tangan plastik pakai buang. Kita gunakan sekali saja sarung tangan tersebut dan selepas selesai gunakan, kita hendaklah buang ke dalam tong sampah. Baik, semasa di dapur, kita tidak boleh memakai sebarang perhiasan semasa memasak. Contohnya cincin. Kenapa kita tidak boleh memakai barang hiasan seperti cincin ketika memasak? Kemungkinan ada bakteria yang terselit di celah-celah cincin. Jadi kita basuh mungkin tak bersih. Jadi bila ada bakteria terselit di cincin tu, kemungkinan bakteria-bakteria itu akan masuk ke dalam makanan. Sekiranya kamu ada luka di tangan ataupun di bahagian mana-mana bahagian badan kamu perlulah balut luka tersebut dengan kemas agar luka tidak terdedah. Baik, kita kena gunakan pembalut luka yang kalis air supaya bila kita membuat kerja-kerja di dapur, luka tersebut tidak basah. Baik murid-murid, ini adalah contoh pakaian pengendali makanan yang baik. Kita boleh lihat pengendali makanan ini memakai topi dan juga penutup kepala. Mereka juga memakai baju berwarna putih dan juga apron pun berwarna putih. Lihat ya, mereka memakai kasut. Kenapa perlu memakai kasut? Untuk mengelakkan kemalangan. Kerana di dapur kadang-kadang ada lantai yang licin boleh menyebabkan kita jatuh. Cikgu nak tanya, kenapa pengendali makanan perlu memakai apron berwarna putih? Kenapa tak warna lain? Sebenarnya sebab bila kita pakai warna putih, kita nampak kalau ada kotoran. Bila nampak kotoran, kita akan basuh. Berbanding kalau kita pakai apron warna hitam ataupun warna gelap. Kekotoran tu tidak kelihatan. Contohnya, kena coklat ataupun kena sambal pada apron putih. Terus kita basuh kan? Kalau pada apron hitam, tentu kita tak perasan. Jadi mungkin sebulan sekali baru kita basuh. Sebab itulah juga pakaian chef kebanyakannya berwarna putih. Untuk proses pembersihan, kita boleh gunakan sabun pencuci pinggan, antibakteria dan juga span untuk mencuci alatan dan juga pinggan mangkuk. Baik, alatan yang telah dicuci hendaklah dikeringkan dan disusun dengan rapi semula. Sekian dulu untuk kali ini. Jadi cikgu minta murid-murid semua menjawab soalan yang cikgu berikan melalui Google Form dalam grup kelas kita. Jawab, jangan tak jawab.